Waalaikumsalam. Alif Jagindas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita share lagi. InsyaAllah kita ada masa lagi 2-3 minit untuk kita mula. Kita share lagi. Mari kita share lagi. Assalamualaikum Abang P. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Azwan Masih, salam Syekh. Waalaikumsalam Syekh. Muhammad Dilip ini Yaakob Dalias, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi minta tolong kita share lagi. Sebab minta maaf banyak-banyak page saya tak dapat nak buat pastilah, tak tahulah sebab dah kena block, dah kena report. Harap-harap page ni orang tak ganggulah, harap-harap gitu juga lah. Salam bos, dah sampai Seremban ni dari KL, bawa laju motor tadi. Allahu Akbar Rabbi Najihin Sulaiman. Terima kasih. Jangan bawa laju sangat, insyaAllah. Kalau tak dapat tengok pun besok boleh live, boleh tengok balik kan. Syarif, Assalamualaikum, salam dari Kuching Sarawak. Abdul Halim Ad, okay, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang ke saya punya page. Zaini kan semoga dipermudahkan urusan. Adakah terlewat? Tidak, saya baru nak mula, belum mula lagi. Dalam 2-3 minit ni kita mula. Minta maaf saya Ryan VIP. Penang clear, alhamdulillah. Adakah terlewat benda? Alhamdulillah, syukur pada Allah, syukur layan ya. Apa lagi? Alhamdulillah 665. Jadi saya perlukan ramai lagi viewer semua. Okey, sebelum saya mulakan topik saya pada hari ini. Hari ini jam berapa? Jam 12, 5 minit macam tu lah. Sebelum saya mulakan, mana-mana sahabat-sahabat saya yang nak beli set kain kapan boleh berurusan dengan saya, Munawir. RM 150 saja. Okey, set kain kapan. Okey, insya-Allah. Salam dari Jitra bro. Salam. Waalaikumsalam sahabat dari Jitra, orang kampung kita ni. Saya orang Asun. Assalamualaikum semua. Abang sihat? Amin. Jom share. Okey, nasib baik boleh live lagi. Rasa semalam macam nak kecewa pula dah. Itulah dia. Sebenarnya kalau kita bawa jalan Allah ni, macam-macam hal boleh berlaku. Tapi pada saya, jalan terus, tak nak tengok belakang lagi dah. Benda yang baik kita buat ni memang orang akan kecam. Orang kata reka cerita lah, itulah, pedulikanlah dia kan. Sebab apa? Hari ni saya tak gunakan background muzik. Hari ni saya buka mengaji hari ni. Okey, terjebak nampak. Okey, alhamdulillah. Sebab apa? Saya tak nak pandang belakang lagi lah. Saya teruskan je. Sebab benda yang baik kita nak buat ni macam-macam dugaan kan. Sedangkan saya tengok apa ni, Ustaz Abid Leo, Ustaz Aqil Khai Arawa kan. Jadi diorang ni banyak platform diorang untuk membuat kebaikan, tapi pun dikecam oleh netizen. Yang kecam ni bukan orang lain, orang Melayu kita juga, orang Islam. Allahu Rabbi, kenapa macam tu ya? Tapi tak apalah, pedulikanlah kan. Okey, kain kapan tu boleh simpan berapa lama pun tak apa. Sebab apa? Kain kapan ni dia tak reput. Dia tak reput. Yang penting kita jangan kacau dia lah. Kain kapan tu buka-buka nak main-main, janganlah. Simpan dia kain kapan tu. Dalam tu harga dia RM 150. Bukan saya promote tapi tidak, sebab saya menguruskan jenazah, saya menjual kain kapan. Itu adalah simpanan peribadi lah. Siapa-siapa nak beli pun simpan lah kan. Mana tahu kalau jiran sebelah meninggal ke, ahli keluarga kita, saudara mara kita meninggal, kita boleh guna kain kapan tu kan. Benda tu tak ada expiry date. Okey. Okey, sihat alhamdulillah. Salam dari Bintulu. Alhamdulillah, seronoknya. Tak tengok ketagih bosku. Jangan macam tu. Seram saya kan.
Okey, kenapa Asun terkenal dengan wayang kulit Sri Asun? Bang Cik Nizam. Okey, Bang Cik Nizam, Asun terkenal wayang kulit Sri Asun. Wayang kulit Sri Asun tu Etong iaitu Pak Majid itu adalah saudara mara saya sendiri. Dia ada kait rapat dengan mak saya. Okey. Asal kejadian saya macam ni pun ada kena mengena dengan wayang kulit Sri Asun. Okey. Okey. Apa nama tu, sekejap ya, saya nak log out sekejap. Bang, nanti tolong share gambar produk set kain kapan. InsyaAllah nanti saya akan share. Master Bobby Long. Okay. Di sini saya ingin merasakan kekecewaan sedikit pada semalam. Lepas saya live kurang daripada 15 minit, saya dapat email daripada FB report. Ada 3-4 orang lah yang report kan. Tak tahulah siapa yang report. Katanya dia report atas sebab violence. Lepas tu mengganggu. Saya pun tak tahu kat mana violence dia, kat mana ganggu dia. Saya bukannya buat live pergi potong orang ke apa ke kan. Saya buat live adalah untuk perkongsian saja. Dan nombor 2 tu, saya dalam penceritaan saya tu saya menyampaikan beberapa pengajaran di situ. Jadi saya pun tak tahu, saya bukan jual produk kan. Sampai nak dengki-dengki saya, habis kuat pun saya nak jual pun saya punya kain kapan. Itu je produk saya kan, kain kapan ni saya jual. Yang lain-lain tu tak ada. Sebab saya nak jual kosmetik, muka saya macam mana pula kan. Saya nak jual ubat pun nak jual ubat apa kan. Cuma saya boleh promote kawan-kawan saya punya lah. Macam Encik Hakam tu adalah sahabat saya daripada sekolah rendah lagi, sekolah menengah lagi. Dia menjual sambal nasi lemak tepi jalan. Bolehlah like page dia. Best. Beliau seorang yang humble. Seronok borak dengan dia. Okey, nombor 2 tu yang mana-mana rasa nak mencuba untuk mencari pendapatan lebih, duit isi-isi lebih tu boleh. Boleh berurusan dengan Cik Akam. Cik Akam ni dia funder nasi lemak tepi jalan, sambal nasi lemak tepi jalan. Boleh lah refer dengan dia. Kita berkongsi-kongsi juga sini. Siapa-siapa yang minta saya tolong ke, saya akan cuba promote apa semua. InsyaAllah. Okey. Sekarang jam tepat menunjukkan pukul 12 lebih rasanya, 12 minit, 12 minit itu. Lagi 2 minit ni kita akan mulakan. Jadi minta tolong sharekan lagi sebab apa? Ada yang tak tahu saya punya page PMFC ni. Sebab apa? FB personal saya tak boleh nak buat live. Sebab apa? Semalam kena report lah. Macam-macam lah orang report kan. Tak apalah, benda tu biar berlalu lah. Kita pun tak boleh nak kata apa kan. Okey. Sebelum saya mulakan perkongsian saya pada hari ni, saya minta sahabat-sahabat saya yang mana ada soalan-soalan tu di hujung-hujung lah bagi Yang nombor 2 tu kalau boleh pakai headphone sebab apa, dia ada feel sikit pakai headphone ni. Sebab saya punya background belakang ni pun mengaji iaitu tentang ruqyah untuk diri sendirilah. Sebabnya start daripada saya buat live daripada part 1 sampai part 5, 6 ni, saya dah rasa tak berapa nak sedap badan. Jadi macam seolah-olah macam ada kehadiran bila kita menceritakan tentang alam diorang kan. Jadi benda-benda ni macam ni pun kita kena sentiasa beringat lah juga kan. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita boleh rasa dengan kehadirannya. Macam tu lah. Okay, jadi minta sahabat-sahabat kita yang mana lain-lain tolong share lagi. Tolong share biar viewer tu tinggi. Bukanlah saya kejar pada view tu, tidak, tapi saya kejarkan kesian pada orang-orang yang tak dapat tengok. Sebab diorang ni antara yang suka mendengar cerita saya, suka mendengar, dan akhir pada cerita tu dia ada pengajaran di situ. Jadi saya harap bolehlah diperkongsikan, di-share ke sana. Sebab apa, ini juga adalah satu ilmu untuk kita semua. Okey, kita ada kurang lagi 1 minit. InsyaAllah kita akan sambung.
minta share lagi. Share. Macam mana, okey ke kalau saya buka mengaji ni ke, ataupun ada yang nak request lagu ke? Maksud saya background yang biasa saya guna tu, background hujan ke, background guruh ke, background binatang bunyi cekerik ke, macam mana, tengok ada ke yang rasa sesuai dengan saya punya background ni, mengaji ni. Jadi saya harap jelas suara saya, jelas suara saya. Okey, di dalam ni ada beberapa sahabat saya yang tugas dia sama seperti saya, mengendalikan pengurusan jenazah. Yang itu sahabat saya lupa nama dia, tapi ada dalam ni dia menguruskan jenazah di belah-belah Bukit Beruntung sana, belah Rawang Bukit Beruntung. Sekejap lagi saya minta dia bagi salam dalam ni, nanti saya akan perkenalkan dia. Dan juga sahabat saya seorang lagi yang berada di KL, iaitu Man Kubur. Dia menggali kubur Kampung Baru. Ada lagi beberapa sahabat saya dalam ni yang menggali kubur. Ada yang menguruskan jenazah, ada yang menggali yang buat pengantaran, bawa van jenazah, semua saya ada dalam ni. Okey, macam mana boleh saya mulakan? Rasanya cukup lah tu, 1.5k ni pun daripada saya pun dah syukur, Alhamdulillah. Maknanya ada 1,500 yang melihat saya live ini. Jadi saya harap yang lain-lain tu dapatlah share-sharekan kepada yang lain-lain ni. InsyaAllah setiap cerita tu ada penyampaian dia dan ada pengajaran dia. Okey. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mana yang sahabat-sahabat saya daripada utara membawa sejahtera, daripada sahabat-sahabat saya daripada selatan membawa rakan-rakan, daripada sahabat-sahabat saya yang daripada barat membawa berkat, daripada sahabat-sahabat saya yang daripada timur membawa makmur, insya-Allah. Pada hari ini saya ingin berkongsikan pengalaman saya menghantar satu jenazah. Jenazah ni dihantar ke nantilah saya akan beritahu lah. Okey, saya nak mulakan saya punya perkongsian dari lepas tu saya akan slide saya punya komen tu, komen anda semua supaya tidak mengganggu penceritaan saya. Jadi sekiranya ada apa-apa bolehlah PM saya ke atau apa-apa ke yang bertanya ke apa, insya-Allah saya akan cuba menjawab dengan baiklah, saya akan cuba jawab, ya. Minta maaf juga sebab saya ni tak pandai sangat nak bercerita, tapi saya mencuba juga dalam bidang penceritaan ni. Okey, saya boleh mula sekarang Okey. Kita sepam dulu sepam dulu. Okey. Setiap orang yang hidup pasti akan mati, dan bakal tegur saya, syarat-syarat untuk mati adalah mesti kena hidup. Dan mati ni tidak mengenal usia, dan mati ni tidak semestinya sakit kita akan mati. Orang yang sihat pun akan mati. Jadi yang benda yang paling hampir dengan kita adalah mati. Kok mana pun kita akan mati. Cuma beza dia mati kita tu macam mana, siapa yang uruskan, di mana kita mati. Adakah kita mati di tempat asal kita, adakah kita mati dekat tempat kerja, adakah kita mati di saat kita pulang ke kampung, adakah kita mati dalam keadaan kita berenang ke apa. Benda ni semua atas izin Allah, atas kuasa dia menggerakkan kematian tu. Jadi semoga kita ni mati dalam orang kata apa, dalam husnul khatimah lah, okay? Kita mati dalam keadaan yang kita orang yang baik, okay? Dan diterima oleh Allah, okay? Perkongsian saya pada hari ini adalah berlaku pada tahun 2016. 2016, hujung tahun 2016. Okey, yang ni dia agak misteri sikit. Sebab yang meninggal ni adalah seorang orang tua yang hidup dia lebih kepada pengamal perubatan, dukun lah, orang panggil dukun santet lah orang panggil.
Beliau asalnya orang Indonesia. Okey, beliau asalnya orang Indonesia yang dah bermastautin di Malaysia. Dia dah duduk kat Malaysia ni lebih kurang 20 tahun dah. Jadi nama dia pun agak popular di kalangan-kalangan pencari-pencari barang-barang mistik, terutama sekali yang suka memakai susuk. Susuk dan juga mencari barang-barang pengasih. Inilah orang tua dia yang saya maksudkan ni. Beliau duduk dekat Kedah. Okey, beliau duduk di Kedah. Cuma kematian tu berlaku di Kuala Lumpur. Okey, saya difahamkan arwah ni meninggal sewaktu melintas jalan. Ada kereta langgar dia. Tambah lagi usia dia pun dah hampir dekat 80 tahun, 70 tahun. 70 lebih. Jadi kebarangkalian mungkin dia punya energi dia pun dah tak kuat apa semua, dia meninggal di tempat kejadian. Dia meninggal di salah satu sebuah hospital. Dia meninggal di sebuah hospital yang yang besar dekat dalam Kuala Lumpur ni. Saya panggil dia Pak Awang lah. Arwah ni nama dia Pak Awang lah. Bukan Pak Awang, Pak Awang. Okay. Dia meninggal. Dia datang ke Kuala Lumpur ni atas urusan berjumpa dengan anak-anak dia. Anak dia ada 2-3 orang duduk kat Kuala Lumpur ni. Seorang duduk kat Segambut. Yang saya tahu Segambut je, yang lagi 2 saya tak tahu kat mana. Jadi bila meninggal tu, arwah meninggal di tempat kejadian. Okey. Sewaktu meninggal tu, saya difahamkan oleh hospital. Diorang telefon saya. Dia bukan telefon saya tau, dia telefon sahabat saya yang menguruskan jenazah ni. Saya ni hanya pembantu saja kan, tapi dalam membantu tu kira saya banyak ke depan. Salah satu sebabnya saya suka ambil kerja tu. Saya suka nak buat, kalau boleh kerja tu, kalau saya nak buat seorang. Macam tu. Saya suka benda tu. Okay, jadi saya dapat panggilan telefon tu sekitar tengah hari lah, lepas Zuhur. Dia kata arwah nak disempurnakan di Kuala Lumpur, kemudian nak dihantar ke Kedah. Kedah tu nak dihantar ke Kuala Nerang. Jauh juga Kuala Nerang tu sebenarnya. Jadi masa hari yang saya dapat berita tu, saya dengan sahabat saya lah. Sahabat saya siapa lagi? Din lah. Din lah yang membantu saya untuk pengurusan ni. Din ni dah ikut saya lama sebenarnya, tapi bila dia dah lama-lama ikut tu, dia punya experience dia tu, keberanian dia tu dah semakin, ketakutan dia dah semakin terakhir dan dia dah semakin berani. Alhamdulillah. Pelbagai-bagai yang saya bertemu dengan Din ni, macam-macam hal saya jumpa, macam-macam pengalaman saya jumpa. Jadi saya pun bergegas pergi ke hospital tersebut, untuk berjumpa dengan waris. Waris pun dah berbincang dengan saya kondisi arwah bapa dia macam mana. Dia ni accident, kepala dia pecah belah belakang, tulang rusuk dia patah, dan juga kaki dia pun patah tebu lah, patah hancur lah. Dan waris ada beritahu saya yang bapa dia ni seorang pengamal perubatan lah, pengamal perubatan alternatif lah. Kiranya bomoh lah, saya panggil bomoh lah, senang. Bomoh. Dan dia ni ada mengamalkan ilmu daripada Thailand. Semasa saya sampai di hospital tersebut, kita menggunakan forensik lah, bilik forensik tu untuk nak dimandikan dan diuruskan di situ. Sementara nak tunggu van sampai. Van daripada Damansara juga, kalau macam mana pun. Van daripada Damansara juga. Jadi saya sampai dekat sana sekitar pukul 2.45. Jadi bila saya sampai sana, kita orang terpaksa tunggu. Sebab apa? Body tak release lagi. Maksudnya body tu tak keluar lagi daripada hospital.
Maknanya tak sampai ke bilik forensik lagi. Proses dia agak lama jugalah. Siapa yang pernah kematian saudara mara ke ataupun siapa-siapa yang terdekat, dia tahulah. Bila katalah mati pukul 12, kadang-kadang pukul 3 pun belum settle lagi sebab documentation, polis lah apa semua kan. Jadi sementara kita menunggu tu, saya sempat borak dengan Waris. Waris bagi tahu yang bapa dia ni mengamalkan ilmu yang salah. Kalau ikutkan bapa dia dah meninggal dah sebenarnya. Kalau ikut cerita pada anak dia dah, wallahualam kalau anak dia tipu saya pun terpaksa membohongi kawan-kawan saya alam ni. Sebab apa? Bapak dia ni ada bela hantu raya dan juga apa orang kata, ada beberapa kodam lain lah. Sebab apa? Dia pergi ke Kuala Lumpur tu pun rumah dia pun macam ada orang duduk kan. Difahamkan arwah bini dia dah meninggal. Bini dia meninggal disebab kerana makhluk halus juga. Ni anak dia cerita dengan saya lah. Jadi masa tahun lepas, anak dia cerita lah, tahun lepas bapak dia sakit tenat sampai dekat Kedah lah, kat Kuala Nerang ni. Sakit tenat sakit. Bila sakit tu kira sampai dah ada dah panggil orang kampung lah nak baca Yasin apa semua. Yang menghairankan, lepas baca Yasin tu kira dalam keadaan nazak lah. Lepas nazak tu memang siapa-siapa tengok pun tahulah memang akan matilah kan. Kita tengok daripada logik mata akal kita, memang matilah cerita dia. Jadi bila anak dia kata dengan saya masa bapak dia nazak tu, tiba-tiba bapak dia elok balik, sedar balik, macam sihat walafiat. Jadi maknanya macam ada something lah kalau benda nak berlaku kan. Tapi tak tahulah sama ada itu pendamping dia ke apa ke, wallahualam lah kan. Saya pun tak apa nak tahu sangat benda-benda ni. Jadi sementara nak tunggu body tu rilis dekat bilik forensik untuk bilik mayat tu, saya borak dah panjang dengan anak dia kan. Anak dia ada 11 orang. Anak ada 11 orang, 2 di antaranya lelaki, lain semua perempuan. Lepas tu yang duduk di KL ni adalah 4 orang anak dia yang perempuan duduk di KL. 3 orang termasuk seorang lagi lelaki. 4 orang lah cerita dia. Lepas tu masa tengah borak-borak tu dalam pukul 4 lebih, ngam-ngam lepas asar tu body dah rilis. Body pun dah dibawa ke bilik forensik, orang kata apa, bilik mayat lah. Saya dengan Din tak ada apa. Din dia just tidur lagi tu sebab sementara nak tunggu, alhamdulillah, sementara nak tunggu body kan, dia relax lah. Dia pun tahu prosedur tu akan lama. Cuma saya dengan seorang pakcik ni kira dia dapat call. Jadi kira pendek kata, saya dengan dia ni kira junior lah yang banyak membantu pakcik yang buat pengurusan jenazah ni. Jadi bila body sampai, lepas dah postmortem apa semua, waris pun datang pergi buat pengecaman mayat lah. Maknanya betul lah ke bapak dia ke apa semua. Lepas dah buat settle apa semua, tibalah giliran tugas saya pula. Jadi memandangkan masa tu dah dekat pukul 6 lah. Masa tu dekat pukul 6, saya cakap dengan dia, kita uruskan dengan cepat. Lepas maghrib ke ataupun lepas isyak, lepas maghrib ke dah boleh bertolak lah untuk pergi ke Kedah sana. Orang tua ni orang Indonesia. Dia dah duduk dekat Malaysia ni, dia dah memustatin dekat Malaysia ni lebih kurang 20 tahun lah. Maknanya dia dah PR lah dekat Malaysia ni. Maknanya dia memang dah jadi orang Malaysia lah. Dia datang ke Malaysia ni pun dia bawa 3 orang anak dia. Dia kerja sebagai kontraktor. Awal-awal ni dia kerja sebagai kontraktor lah. Tapi lepas pada tu dia berkecimpung dalam dunia perubatan pawang lah katanya. So jadi bila mayat tu saya masuk dalam tempat
pembaringan tu, saya letak dekat atas bilik tempat untuk dimandikan tu. Masa tu ahli keluarga dia dalam 4 orang lah, 4 orang. Adalah cucu-cucu dia ada semua kat situ kan. Sebab 2 di antara anaknya dah kahwin, dah ada anak. Dapat tengok, lepas dah tengok tu saya minta izin untuk uruskan. Maknanya saya, Din dengan pakcik lah seorang. Pakcik ni adalah Pakcik Din sebenarnya, okay. Saya tak mau sebut nama pakcik tu sebab kat Damansara tu dia kira ada nama lah, orang kenal dia. Jadi saya dengan dia lah uruskan jenazah tu dekat bilik forensik tu, bilik forensik lah. Masa uruskan jenazah tu, macam biasa saya akan suruh Din bentangkan dulu kat kapan, buat air kapur barus. Lepas tu saya macam taburkan serbuk cendana. Lepas tu kita pun mulalah. Lepas dah sisa satu kita mula. Masa nak dimulakan tu, bila kita buka arwah, bila kita buka kain daripada hospital tu, tangan dah kena ikat. Lepas tu ada beberapa darah keluar lah, sebab darah tu daripada kesan postmortem. Dekat kaki pun kena ikat apa semua. Jadi kita pun buka. Bila dah buka tu, pakcik dia jirus lah air untuk bersihkan sebelum kita nak berstinjak arwah. Masa nak istinjak arwah tu, arwah mati dalam keadaan mata terbeliak. Mata betul terbeliak, seram tengok mata dia. Mata terbeliak, macam tak lepas, macam ada benda yang tak lepas kat dia. Jadi saya pun bersihkan jenazah daripada kena segala kekotoran lah. Di mana dia punya seletik tu nak kena kasih bersih supaya air tu tidak menghalang lah laluan kulit tu. Lepas dah selesai tu, saya istinjakkan arwah. Lepas dah istinjak, baru kita wuduk kan. Masa wuduk tu masa nak angkat wuduk untuk jenazah arwah tiba-tiba badan panas tau. Kita tengok logik ya, orang nak meninggal ni, dia punya darah dia akan sejuk tau. Dia tak akan panas, dia sejuk je. Dia sejuk. Tapi ini dia panas. Masa saya ambil wuduk untuk arwah tu, panas tau. Okey, satu lagi saya lupa. Yang tolong sekali saya untuk mandikan tu anak dia yang lelaki tu. Masa saya mandikan tu, badan arwah tu panas tau, panas. Saya ingat saya seorang je yang rasa. Rupanya pakcik rasa, Din pun rasa, anak dia lelaki tu pun rasa. Dia pun cakap dengan saya, "Bang, kenapa badan ayah panas?" Saya sebenarnya tak ada jawapan. Pakcik tiba-tiba menyelah. Dia kata tak ada apalah, itu mungkin darah biasa kot, sebab normal lah, sebab baru meninggal apa semua. Tapi kepanasan dia lain tau. Kepanasan dia macam orang demam panas tau. Demam panas, dia punya suhu dia mungkin dah sampai ke 40, 41 yang tu kan. Panas betul. Lepas tu bila masa saya tengah ambil wuduk untuk arwah tu, masa saya ambil wuduk untuk arwah tu, ada mengeluarkan bau-bau yang agak kurang menyenangkan lah. Lebih kepada bau mayat, lebih kepada bau bangkai lah sebenarnya. Lebih kepada bau bangkai sebenarnya. Bau tu agak kurang menyenangkan. Tapi lagi pun dalam bilik forensik tu, kalau ikutkan bau-bau macam tu susah sikit nak bau. Sebab dia dah ada antiseptik ni, dia dah bau Dettol dalam tu. Tapi tak tahulah kenapa bau tu agak kurang menyenangkan. Dia dah pandang muka saya dah macam dia nak muntah. Lepas tu saya cakap dengan saya dah bagi syarat mata kat dia dah sebelum ni, kalau terasa nak muntah, keluar cepat-cepat pergi tandas ke apa. Jadi dia keluar pergi tandas. Dia nak pergi tandas kan. Saya pun uruskan dengan pakcik. Lepas tu anak dia tiba-tiba muntah dekat situ juga. Maknanya memang dia pun ada bau benda yang sama lah. Masa kita menguruskan jenazah tu, dalam tu ada 4 orang je yang tahu. Saya, pakcik Din dengan anak dia. Yang lain tak ada. Anak-anak dia apa, yang cucu dia apa semua kat luar. Tunggulah. Kita menguruskan. Bila kita menguruskan tu, dia ada bau-bau yang pelik lah. Bau-bau dia macam tak senang. Lepas tu masa kita nak lembutkan jari dia semakin lama semakin keras. Jadi benda tu, arwah ni kalau ikutkan dia kurus je, orang dia kurus. Kalau kira timbangan tu dalam 50 kilo agaknya, macam tu lah.
Lepas tu lepas masa kita mandi-mandikan dia tu, lepas dah ambil wuduk, kita basuh dengan air sabun. Masa dengan basuh dengan air sabun tu, bau tu makin lama makin tengik sampai saya tak tahan dah bau tu. Saya ambil perfume, tembak dekat hidung. So, saya pakai dia punya face mask tu, tembak dekat sini. Maknanya dalam tu semua orang bau benda yang sama. Bau tu tak tahu daripada mana datang. Jadi masa saya basuh dengan air sabun apa semua tu, dekat mulut arwah ni ada keluar macam lendiran tau, lendi ni hanyir sangat. Bila keluar lendi ni, dia ada berserta dengan macam ulat sampah tau. Ulat sampah. Saya pun Allahu Akbar, benda ni kan dalam hati lah. Kita pun tak nak lah cakap kuat dalam hati, kena menjaga juga sensitiviti waris. Jadi saya pun tiup basuh mulut dia. Pakcik Din pun sapu mulut dia apa semua. Jadi bila dah selesai tu pun semua, ulat tu tak berhenti-berhenti keluar tau. Yang ada kat situ saya, pakcik dengan anak dia lah. Lepas tu lepas dah 10 minit baru dia datang, mata-mata dia merah. Biasalah kita muntah kan, tak keluar biji mata kalau boleh kan. Lepas tu bila dia sampai, dia terperanjat. Allahu Akbar, kenapa mulut dia ada keluar macam ulat kecil-kecil ke ulat tu macam ulat sampah. Lepas tu saya cakap dengan dengan waris anak dia lah. Dia cakap, bang, sama-sama lah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ni mudahkan urusan kita lah. Tu je lah bang kan, jangan fikir apa-apa lah bang kan. Ini dah bagian dia. Kita ni sebagai anak ni kena doakan dia yang baik untuk dia. Jadi masa dalam pengurusan tu, lepas dah mandi tu, tibalah untuk saya mandikan dia dengan untuk saya jirus dengan air kapur barus. Jadi saya pun jiruslah dengan air kapur barus. Saya jirus dengan air kapur barus apa semua. Lepas dah jirus tu, bau yang busuk tadi tu dia masih berbau lagi, masih kuat lagi bau dia. Jadi pakcik cakap dengan kami ni, baca ayat kursi dalam hati. Jadi kita orang pun bacalah ayat kursi sambil membuat urusan tersebut. Lepas dah dimandikan, kita orang pun lap. Lepas dah lap, nak dibawa ke satu lagi batu untuk nak dikapankan. Masa kita orang angkat arwah, terlalu berat. Allahu Akbar. Saya pandang Din, saya pandang anak dia pandang saya pandang pakcik Din. Masing-masing kita orang berpandang, saling sama berpandang, sebab terlalu berat. Macam orang berat dia lebih kurang 150 kilo macam tu lah. Berat, amat berat. Astaghfirullahaladzim. Jadi kalau ikutkan arwah ni kurus je, dia tak ada gemuk pun. Tapi tak macam mana time tu dia terlalu berat. Bila nak angkat tu tak terangkat sebenarnya. Jadi pakcik cakap, jangan cakap apa-apa, dan dia istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi dan mohon Allah mudahkan segala urusannya. Bila kita orang cuba angkat, keluar najis dekat dubur dia. Pasal masa saya istinja tu tak ada najis, sebab memang tak ada najis lah kan, tak ada sebab lah pun kan, sebab memang tak ada najis lah. Waktu najis tu keluar meleleh. Jadi bila keluar meleleh tu, kena mandikan dia lagi sekali lah. Maksud saya tu kena bersihkan lah kat mana tempat tempat keluar najis tu. Masa kita orang basuh tu, tempat keluar najis tu, tempat pakcik tembak air, saya istinja sampai najis tu benar-benar tak keluar lagi. Tapi yang hairannya, lebih kurang dekat 7 minit ke 8 minit, dia tak sampai 10 minit lah, lebih kurang ke 7 minit, najis tu mengalir je, keluar je. Saya hairan sebab apa? Tengok pada arwah ni, dia kurus, apa benda je pun dia makan, tapi terlalu banyak sangat najis keluar, najis tu tak berhenti. Jadi saya dah beranggapan lain dah sebenarnya. Saya rasa ini adalah Allah cuba tunjukkan sesuatu kat kita kan, ujian untuk kita yang hidup dan ujian untuk
si arwah ni lah. Arwah tu dah tentu dia dengan Allah pula lepas tu kan. Yang kita yang hidup ni tengok macam mana dia punya, kita ni macam mana pula bersangka baik ke atau tidak bersangka baik kepada arwah tersebut. Sebab walau macam mana pun dia tetap orang Islam, okay? Antara dia ada ilmu hitam ke apa tu, itu antara dia dengan Allah kan? Kita kena menghormati dia. Menghormati mayat tu penting, wajib kan? Okay. Kita kena menghormati dia. Jadi bila saya dah selesai untuk cuci najis dia apa semua, dia punya mulut dia, air liur dia still lagi keluar dengan ada beberapa ulat apa semua. Lepas tu pakcik cakap dengan saya, pakcik lah, pakcik dia dekat dengan saya, tak apalah, letak dulu mayat dekat sini. Lepas tu Pakcik Din pun dia berdoa kepada Allah lah. Dia berdoa minta Allah pemudahkan segala urusan. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa kepada dosa si arwah ni. Sekiranya apa-apa yang berlaku, biarlah benda ni antara urusan dia dengan Allah. Jadi kami ni minta dipermudahkan. Jangan ada sebarang jangan ada sebarang masalah untuk kami ni semua. Letih sebenarnya. Masa hari tu sangat letih. Sangat-sangat letih. Lepas pakcik dah baca doa apa semua, arwah tu menjadi ringan untuk kita angkat. Bila dah ringan tu kita angkat, dua orang dah boleh angkat dah. Saya pegang belah kepala ke badan, seorang lagi tu pegang ke kaki ke pinggul untuk bawa ke meja tu lagi lah untuk dikapankan. Sebab pakcik pun dah tak larat. Pakcik Din ni lah dia tak larat. Jadi saya dengan Din lah yang uruskan. Sebab urusan kapan tu saya dengan Din memang dah biasa buat. Jadi sebelum kita orang kapan, kita orang bersihkan dulu kokot ada apa-apa yang keluar ke apa kan. Jadi kita letak kapas dekat mana tempat-tempat yang ada postmortem tu, supaya darah tu dia tak terlalu keluar banyak, biar dia meresap kapas. Bila dah letak kapas tu, masa untuk nak dikapankan. Masa kita kapankan dia selapis. Anak dia pun ada membantu lah. Anak dia bantu sikit-sikit sebanyak kan, tolong. Bila lapisan yang ketiga tu last kali yang lapisan yang ketiga tu, kita ikat kaki dia, ikat dia punya kain bunjut kaki dia, nak dia jadikan bunjut apa semua. Lepas tu kepala dia kita terbuka lah. Sebab apa, dia punya menantu dengan anak-anak cucu-cucu dia nak tengok lah. Jadi masa dah selesai tu, saya cakap dengan arwah, dengan anak dia lah, waris, bolehlah panggil cucu-cucu dia ke datang tengok atuk dia ke kan. Mana adik-adik awak yang perempuan tu boleh datang tengok bapak apa semua sebelum kita nak tutup muka dia kan. Jadi diorang pun masuk. Yang saya heran, masa dah lepas mandikan tu, anak perempuan dia tak nak masuk. Dan cucu-cucu dia pun tak nak masuk. Saya diheran juga sebenarnya, kenapa tak nak masuk kan. Diorang tak nak masuk. Lepas tu dia kata dengan pakcik lah, kata Ustaz uruskan je lah ayah, tak payah tunggulah, kita orang dah tengok tadi. Tapi macam ada pertanyaan lah. Sebab apa, kenapa diorang tak boleh tengok kan. Macam ada something benda yang diorang rahsiakan daripada saya ke atau apa. Tapi tu pulang lah, tu mungkin family method ke apa ke, kita orang tak mahu tahulah. Jadi dalam pukul 6.45 lebih kurang tu, jadi saya pun dah selesai. Kita orang pun tutup muka dia apa semua. Lepas dah tutup, kita kasih wangi-wangi sikit dia punya kain kapan tu. Lepas dah kapan tu, tinggal lagi nak disembayangkan lah. Masa nak disembayangkan tu, maknanya saya Din, pakcik Din dengan anak dia yang lelaki seorang tu. Jadi arwah sementara nak tunggu van sampai, kita orang semayangkan dulu lah. So, lagi pun lepas semayang, van mungkin sampai lepas maghrib macam tu lah. Jadi lepas semayang tu, kita orang semayangkan lah. Semayangkan dia, pakcik jadi imam lah. Lepas semayang tu, anak lelaki, anak dia yang perempuan tu bagi tahu dekat anak abang dia yang lelaki tu.
dia bagi tahu dah cakap dengan ustaz belum, dah buang belum dekat tangan abah. Lepas tu saya pun macam terdengar cucu-cucu dengar. Lepas tu saya pun tegur dekat anak dia lelaki tu, buang apa ya? Dia kata bapak dia ada tanam satu barang dekat lengan ni, ada tanam satu barang, orang panggil raksa kebal. Lepas tu macam mana nak buangnya? Dia kata benda tu kena toreh. Lepas tu nanti dia akan keluar lah. Lepas tu saya tak berani nak buat apa kan. Saya kata tak apalah, benda tu kita pun dah selesai, tak payahlah kita nak buat, yang penting kita dah uruskan dengan baik. Lepas tu anak dia kata pun tak apalah, sebab benda tu pun nak keluarkan tu pun bukan sembarang orang boleh keluarkan. Jadi saya cakap dalam hati, yalah orang tua kan, kita pun tak tahu kan, dia orang ada ilmu dia orang sendiri yang kita tak tahu lah. Jadi sementara nak tunggu nak tunggu van sampai tu, waktu maghrib pun dah masuk. Jadi saya pun sembahyang dengan beberapa orang kat situ lah. Rasa saya ada kat 8 orang, 9 orang jemaah kat situ lah sembahyang. Lepas sembahyang tu tunggu van datang. Van sampai pukul 8. Jadi yang bawa van tu pakcik, saya sebelah dia. Lepas tu belakang anak dia yang lelaki dengan Din. Din duduk belakang dengan anak dia yang lelaki. Lepas tu masa dalam van tu saya cakap dengan Din, kau okey tak Din? Duduk belakang. Dia cakap aku okey je apa semua. Lepas tu saya kata dengan Din, kalau kau tak selesa tak apalah, biar aku duduk dengan brother ni kan. Tak apalah, sementara. Dia kata tak apalah, kita tukar-tukar lah. Lepas tu saya kata dengan Din, tak apalah kalau macam tu, kau duduklah belakang dulu. Nanti kan sampai dekat RR Sungai Perak tu kita tukar lah. Sama ada kita tukar ataupun ya bagi pakcik rehat pula ke apa kan. Tapi malam tu memang pakcik yang bawa, pakcik Din bawa. Kita 3 orang malam tu. Jadi lepas dah masukkan arwah dalam van, anak-anak dia yang lain semua balik. Anak-anak dia yang perempuan tu balik sendiri lah. Diorang bergerak terus pergi ke Kedah. Diorang pergi Kedah. Mana diorang tak tunggu kita orang lah. Lagipun jalan tu pun sebab memandangkan anak lelaki dia ada kat dalam tu, jadi apa orang kata, benda tu jadi macam tak ada masalah lah. Daripada segi jalan tu tak ada masalah lah, sebab anak lelaki dia boleh guide kan. Di hari pukul 8 suku tu, kita orang Tayar dah mula bergolek daripada hospital tersebut nak pergi ke Kedah. Jadi dalam perjalanan tu kita orang singgah dekat Tol Duta tu untuk nak isi minyak apa semua, belilah beberapa air sikit, jajan lah untuk bekalan nak pergi sana kan, supaya tak mengantuk ya. Lepas tu saya pun cakap dengan Din, kat belakang tu kan ada satu tingkap kecil yang kita boleh buka. Saya kata dengan Din, ada apa-apa nak beli apa semua, nanti aku beli kan. Lepas tu kita orang beli air lah dengan roti untuk diorang kan duduk belakang. Saya pergi beli. Bila saya pergi beli tu saya lepas dah beli, saya masuk dekat dalam van tu. Pakcik kata, Sopi kau bawa dulu van ni. Dia kata kenapa? Tak tahu lah, mata pakcik macam pedih-pedih lah. Mungkin pakcik tak cukup rehat kot. Saya kata tak apalah pakcik, biasa bawa kita lah, saya bawa van lah, tak ada salah pun. Pakcik rehat lah dulu. Lepas tu pakcik kata, alah pakcik pun rehat lah. Lepas pakcik dia minum air tu, saya yang bawa van tu. Saya bawa van tu yang setahu saya tu malam minggu tu. Saya bawa van daripada Duta tu. Saya bawa pada awalnya tak terjadi apa-apa pun. Lepas tu bila saya tengah bawa sampai dekat Rawang, lepas daripada Sungai Buloh, area di atas Sungai Buloh tu, depan nanti akan jumpa Rawang. Lepas jumpa Rawang tu, dia ada jumpa satu jalan nak pergi Bukit Beruntung. Depan daripada Bukit Beruntung tu, jalan tu dia gelap kan, highway gelap, tak ada lampu. Lepas tu masa saya tengah bawa van tu, layan perasaan nak bawa van, sebab tak ada apa pun yang berlaku dalam van tu kan.
pakcik tengah tidur lah, sebab dia kata mata dia tak apa nak, mata dia sakit sikit lah apa semua. Pedih orang tua kan, umur dia pun dah 50 lebih kat 60 juga, tapi dia kuat lagi dah. Din dengan brother dekat belakang. Kadang-kadang Din pun ada borak dengan saya lah daripada tingkap yang kecil tu. Dia cakap, kau okey tak Pi? Kalau nak okey, tukar-tukar orang pula. Saya kata okey je, baru tak sampai setengah jam bawa, takkan dah mata dah rabak kan. Jadi saya pun bawa lah van tu macam biasa, bawa. Lepas daripada Rawang, lepas daripada Bukit Beruntung, lepas daripada satu lagi tempat saya lupa tempat tu, area kecil je, bukan area besar tu, area kecil yang tu rehat saja tu, tak ada jual beli apa semua. Tiba-tiba Din ketuk di belakang, Pi berhenti. Saya pun terperanjat lah, kenapa kau ni kan? Berhenti. Saya kata berhenti. Cakap, kau dah kenapa Din? Dia cakap, berhenti jap. Lepas tu saya kata, kejap lah, aku cari tempat yang sesuai untuk berhenti. Tengah highway ni mana boleh berhenti. Lepas tu pakcik dia pun dia terperanjat lah, kau dah kenapa? Pakcik berhenti jap. Yelah, tapi nak kena cari tempat lah. Lepas saya berhenti bagi dia bersignal, saya keluar, saya buka pintu yang belah kanan kan, belah kiri. Nak tanya Din, kau kenapa Din? Cakap, Pi, aku tak sedar hati ada belakang ni. Apa pasal? Kau tengok Mamat ni. Bila saya tengok brother tu, anak lelaki dia tak bercakap tau. Mata dia pun dah nampak macam dia punya mata hitam dia ni dah nampak macam dah nak kelabu-kelabu. Lepas tu dia pegang peha Din ni, dia cengkam. Dia dah risaulah, dia kata apa hal ni apa semua kan. Lepas tu pakcik cakap, dah kenapa ni kan. Lepas tu pakcik cakap, Din, kau istighfar banyak-banyak, selawat apa semua, jangan fikir apa-apa. Tak ada apa lah tu, mungkin dia sedih ke apa kan. Sebenarnya tak logik pun pakcik cakap dia sedih, sebab dia tu dah macam apa benda saya pun tak tahu kan. Lepas tu saya bawa Din ke tepi. Saya kata, Din, kau okey tak Din? Pi, aku dah okey ni Pi. Sebab apa? Lain lah Pi. Aku duduk belakang ni lain lah sikit. Tak, aku tak tahu dia cakap apa dah. Dia cakap macam bahasa yang aku tak faham. Siapa yang cakap? Anak lelaki dia ni Dia cakap. Masa tu saya dengan kat belakang, saya bawa Din pergi belakang kan. Macam ni Din, kalau kau tak keberatan, kau bawa lah pula van, biar aku duduk belakang. Lepas tu, kau okey tak Pi? Okey tak okey, kena hantar arwah ni. Nak buat macam mana kan. Jadi bila Din cakap tu, okey lah kalau itu, kau duduk belakang lah. Lepas tu pakcik pun cakap, sebab belakang tu dia ada 3 seater tau, 1, 2, 3 seat. Lepas tu pakcik cakap, tak apa, kalau macam tu biar pakcik dengan Sophie duduk belakang, anak dia lelaki tu duduk depan dengan si Din lah. Din pada mulanya tak nak, dia tak selesa lah. Dia kata kalau boleh biarlah dia depan tu dengan pakcik dia ke apa ke. Tapi dah pakcik dia kata macam tu, kita ikut lah kan. Jadi bila saya dengan pakcik dia duduk belakang, Din duduk depan. Din bawa kita lah, Din bawa van lah macam biasa. Din bawa van jenazah tu, bawa sampai ke lepas daripada Slim River. Lepas dah sampai Slim River tu, jalan tu kan gelap. Siapa yang pernah lalu nak mengalir ke Kedah tu tahulah. Jalan tu kan gelap, kan highway standard lah gelap. Dia akan ada lampu dekat point-point dia je. Lepas tu dekat belakang tu saya nampak pakcik Din ada baca lah. Dia ada baca lah. Saya rasa doa untuk menghindar daripada benda-benda yang tak elok berlaku ke apa ke kan. Jadi saya dengan pakcik pun berburak lah. Burak kosong, burak tak ada apa. Besok nak pergi mana apa semua. Sebab alang-alang kita dah sampai Kedah ni, kita singgah lah kejap Padang Besar. Sebenarnya cerita tu untuk mengelakkan daripada kita berfikir-fikir, nak pergi Padang Besar kan, singgah Perlis juga, beli mangga harum manis. Jadi benda tu pakcik pun cakap okey juga, dah halang kita sampai sana kan, kita boleh dah pergi. Bila tengah bercerita tu,
dekat dalam tong jenazah tu berbunyi duduk. Macam bunyi dia macam apa orang kata, bunyi dia macam orang ketuk daripada dalam duk kan. Lepas tu pakcik pun cakap dengan saya, dia pandang muka saya, tak ada apa kot, mungkin nak sedapkan hati. Pakcik kata, apalah si Din ni, langgar batu ke apa ni. Tapi sebenarnya saya tahu bukan langgar batu. Biasalah orang tua, dia akan sentiasa bagi kita ni takkan terfikir bukan. Jadi dalam pada masa yang sama, lepas dah sampai ke tak silap saya sampai ke Sungkai rasanya. Dah sampai ke Sungkai tu, lepas sampai ke Sungkai, dia bersungkai lagi, saya Din bawa berhenti sampai ke RNR Sungai Perak, area Sungai Perak. Sampai ke area Sungai Perak, kita orang berhenti sekejap. Tapi masa dah berhenti kat sana tu, cadang nak pergi makan. Tapi pakcik kata tak payah makan lah, kita makan apa yang ada lah. Kita rehat kejap, dalam 10 minit 20 minit kita bergerak lah. Masa rehat, saya dengan Din lepak luar. Pakcik pun lepak luar juga. Lepas tu saya nampak anak dia lelaki tu duduk kat depan tu tidur. Lepas tu saya kata dengan Din, kau okey tak Din? Lepas tu pakcik pun tiba-tiba menelah. Dia kata, dah jangan cerita apa-apa lah, nanti kan tak elok pula benda nak berlaku kan. Apa yang kau nampak ni semua tu, dah lah, jadikan dia sebagai iktibar je lah. Jangan fikir-fikir, jangan duduk bercerita. Yang penting kita uruskan jenazah ni dengan cepat, tu saja. Lepas tu sambil-sambil borak tu kan, Din ni isap okok, pakcik pun isap okok kan. Saya ni tak isap okok, cuma saya layan vape je. Lepas tu bila dah selesai, tengah-tengah dah berborak tu, pakcik kata, kau macam mana Din? Mata kau okey tak? Kalau tak, biar pakcik je bawa. Lepas tu dia kata, tak apalah pakcik, biar saya bawa je lah, saya selesa nak bawa ni. Dia kata, okey tak apalah. Lepas tu saya kata dengan Din, kau okey Din? Kalau tak ada apa-apa, biar aku dengan pakcik je duduk belakang. Risau juga engkau ni kan. Okay, jadi kita orang pun pergilah kat van tu balik kan. Pergi kat van tu, masa kita orang pergi kat van tu, sudah anak lelaki dia tak ada pula kat depan tu. Mana pergi kita nak tahu lah. Tapi pakcik dia kata, kita tunggulah kejap, mungkin dia pergi kencing ke, dia pergi beli benda makan ke apa ke kan. Sebenarnya pakcik dia cakap macam tu untuk nak sejuk hati kita orang. Tapi kalau ikutkan, van dengan kita orang pun tak jauh. Kita nampak kalau dia keluar daripada van tu. Lepas tu pakcik pun tak masuk lagi dalam van kat tempat duduk belakang tu. Yang kita orang nampak depan tu macam tak ada apa lah, macam anak dia tak ada kan. So, jadi pun tunggulah kat tepi duduk sambil cangkung sementara tunggu dekat 15 minit juga lah tunggu. Dekat 15 minit, dekat 20 minit. Lepas tu pakcik cakap, lama sangat ni. Cakap dengan saya, sepi kau pergi tengok. Saya ajak Din, jom Din pergi tengok. Pergi Din. Lepas tu sampai dekat toilet, kita cari dia kat toilet ada. Lepas tu pergi cari dia dekat tempat makan, yang tempat ramai-ramai orang makan lah, pun tak ada. Lepas tu nak pergi mana lah nak cari, tak ada ni. Pergi dekat ATM, mesin kod dia dah buat keluar duit ke apa ke, wallah alam lah kan. Kita macam tu, saya dengan Din pergi tempat yang mana kita fikir je. Lepas tu bila saya sampai dekat van tu, saya kata dengan Din, jom kita jumpa pakcik lah. Rasanya mungkin anak dia dah sampai kot dekat van tu. Mungkin juga. Bila dah sampai dekat van, saya cakap dengan pakcik dia, cik, macam mana? Dah sampai ke orang ni? Belum. Korang cari ke? Saya kata cari. Lepas tu memang tak jumpa. Bila tak jumpa tu, pakcik dia tiba cakap, tak apalah, kita tunggu kejap lah. Kalau tak ada juga kan, telefon lah dia. Okey, tapi sebenarnya kita orang ni tak nak telefon dia apa, tak nak mengganggu lah. Mungkin dia tengah sedih kan. Lepas tu lagi dengan mungkin dia lapar ke apa ke kan. Jadi kita tunggulah. Bila pakcik Din tu dia pergi dekat tempat duduk belakang tu, dia buka pintu yang kita tarik kejap, selak tarik belakang kan. Bila dia pergi belakang, buka je, anak lelaki dia tu
ada dekat dalam, kat belakang. Yang membuatkan Pakcik Din nak jadi marah tu sebab dia buka keranda tu, dia dia boleh buka bunjut arwah bapak dia tu tanpa pengetahuan kita orang. Lepas tu saya nampak dia tengah peluk bapak dia. Mulut dia tu macam dekat pipi bapak dia. Lepas tu pakcik pun dekat, la ilaha illallah, kau ada kat sini rupanya. Bila masa je kau masuk? Lepas tu anak dia yang lelaki ni tak menjawab apa-apa. Lepas tu pakcik pun bising lah. Dia kata, kau tak boleh buat macam ni. Kalau boleh hormatlah sikit kerja kami ni kan? Sebab kita dah uruskan jenazah dengan baik, kita dah ikat dia apa semua. Kalau nak tengok dekat kat rumah nanti kan, nanti kita bagi tengok lagi sekali. Kita faham, sedih kan, sedih tu memang sedih kan, tapi tak boleh buat macam ni, salah ni kan, sebab kau dah buka balik ni apa semua ni, salah ni. Lepas tu anak lelaki dia macam dia cakap dalam nada dia tu agak keras sikit, tapi slow. Dia cuma cakap, aku sayang bapak aku. Aku sayang bapak aku. Aku nak bapak aku ni. Jadi kita pun, yelah saya kata dengan bukan saya lah, pakcik cakap lah, ya faham benda tu lah, siapa pun, semua orang sayang, tapi kau tak boleh buat macam ni. Dah jangan fikir apa-apa dah. Lepas tu siapa nama tu, pakcik cakap dengan saya, Pi, kau tolong betulkan kepala dia. Jadi lah satu hal pula lah, nak ikat dalam van tu, takkan nak bawa keluar, jenazah tu keluar kan, nanti orang kata apa pula kan. Buat dekat dalam van tu. Bila saya tengah buat tu, Allahu Akbar Rabbi, mata dia kan terbeliak, tapi dah tutup lah, sebab masa mandi kan tu kita orang dah urut mata dia bagi tutup. Masa saya tengah nak masukkan kain tu nak lapiskan, nak ikat, ngam-ngam saya buat, mata dia tiba-tiba dia buka tu. Terperanjat saya macam terbelakang lah. Bila ke belakang, bila saya ke belakang tu, badan saya berdarah tu, sebab terlanggar satu besi kat belakang kan. Lepas tu saya kata dengan Din, kau tolong ikat Din, aku rasa aku terlanggar barang besi kat belakang ni. Lepas tu pakcik tengok, memang berdarah lah, sebab luka kan, ada benda tu sempit. Din tolonglah ni ikat. Bila ikat tu, dia nampak mata dia terbuka. Dia cubalah tutup mata dia balik kan. Bila tutup, kita ikat. Tiba-tiba anak dia yang lelaki tu, dia macam senyum, dia kan senyum, dia gelak dia dalam bunyi dia macam ni tau. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Dia cakap, korang rasa sampai ke kampung? Lepas tu kita pun jadi, apa hal ni kan? Seram lah kan. Kena pula kat INR Sungai Perak tu, bukan orang sangat pun. Pakcik pun macam dia ambil air, dia baca kursi, lepas tu dia sapu dekat muka anak dia yang lelaki tu lah, anak lelaki si arwah tu. Tapi tak ada efek, tak ada function apa-apa. Macam tak ada apa yang boleh saya cakap. Sebenarnya apa yang dalam badan orang anak lelaki ni bukan dia. Ini sebenarnya pengalaman lah kan. Saya pernah belajar sikit-sikit lah. Jadi kita dapat tengok lah orang tu macam mana kan. Lepas tu pakcik cakap, tak apalah, kita teruskanlah perjalanan. Terus daripada Sungai Perak tu, saya dengan pakcik cakap, tak apa, kali ni biar Din dengan Sophie depan, pakcik dengan siapa nama tu, anak lelaki arwah tu duduk kat belakang. Pada saya dengan Din, kami lah fikir orang tua ni dia lebih berpengalaman. Jadi
Dia nak benda ni berjalan lancar je, tak nak ada pening kepala, tak nak ada benda yang tak elok berlaku kan. Jadi dia bila dah duduk kat belakang tu, saya kata dengan dia, kau boleh buat kereta Din? Boleh. Bila dia kata boleh, okey boleh lah, kita pun teruslah perjalanan daripada Sungai Perak tu terus. Okey. Lepas tu apa nama tu, bila dah bawa sampai ke tak silap saya Gunung Semanggol. Semanggol. Sampai Gunung Semanggol tu berhenti nak isi minyak. Nak isi guna diesel kan. Nak isi minyak. Lepas tu lagi pun memang nak berhenti lah, nak kencing apa semua, nak beli air satu dua. Sebab kita berhenti dekat Al Sungai Perak tu pun tak makan apa pun, jadi makan apa yang ada je. Jadi sampai dekat situ kita orang pun turun untuk beli. Lepas tu bila saya buka pintu tempat belah kiri tu, bila saya buka, saya nampak anak dia. Ini pun benda yang berlaku yang pelik lah. Sebab apa, bila saya buka, sepanjang perjalanan tu tak bunyi apa pun. Daripada Sungai Perak sampai ke Gunung Semanggol tu tak bunyi apa pun. Saya pun tak adalah intai belakang kan, risau juga kan. Apa orang kata, kira yelah orang tu lagi experience kan. Jadi kita orang pun alhamdulillah lah, tak ada gangguan apa-apa lagi, dah seronok lah. Sampai kat Semanggol tu kita nak isi minyak, nak beli barang. Lepas tu saya buka lah pintu yang belah kanan, belah kiri tu, slide tu, nak tanya pakcik nak minum air apa ke apa kan. Bila kita orang buka, saya nampak benda yang tak sepatutnya saya tengok. Aku kata benda yang menakutkan. Terus saya tutup, saya kata dengan Din, kau pergi depan tu Din. Kenapa Bi? Kau pergi depan tu. Bila dah pergi depan, saya buka pintu belakang tu, saya nampak pakcik tengah tidur. Pakcik tengah lena. Pakcik tengah tidur. Dia tidur dalam keadaan dia berkiam lah. Dia tidur. Lepas tu anak lelaki dia tengah hisap ibu jari arwah bapak dia. Tong tu dia buka, dia henjak ke tepi sikit. Lepas tu dia buka ikatan kat belakang kaki tu, dia tengah hisap kaki ibu jari kaki bapak dia, arwah bapak dia. Saya betul angin time tu, cakap. Tapi bila dia pandang muka saya, terus tak jadi nak marah, jadi takut. Allahuakbar, sebab mata dia lain macam. Bila dia pandang saya tu, keadaan saya jadi seram sejuk tau. Dia pun bila pandang, Allahuakbar. Lepas tu bila kita orang kejutkan pakcik tak sedarkan diri tau. Kejut tak bangun-bangun. Tak risau juga kan. Jangan orang tua dia pergi sekali dah. Bila kejut lalu siapa nama tu, dia cakap, cuba kau sapu air sikit muka pakcik. Bila sapu air, tiba-tiba pakcik tu tersedar. Bila dia tersedar, dia terperanjat. Ya Allah. Saya kata, pakcik tidur ke? Tak tahu lah, tak ada. Mata aku ni rasa berat tu, yang aku tidur kejap tu. Pakcik tidur ke? Pakcik tak tidur, tapi mata jadi berat. Bila mata jadi berat tu, saya kata, pakcik buat apa tadi? Pakcik tengah borak dengan anak dia tu. Lepas tu saya kata dengan dia tu, anak dia tengah buat apa tu? Bila tengok, astaghfirullahalazim. Masa tu saya nampak pakcik macam dah marah betul lah. Pakcik dah marah betul lah. Lepas tu apa nama tu, pakcik pergi dekat anak lelaki dia, bagi tahu, lepas ni kalau kau buat perangai macam ni, aku tinggal kau tepi. Okey, aku tinggal kau tepi. Lepas tu, apa benda yang kau nak sebenarnya kat bapak kau ni? Bapak kau dah tak ada dah. Apa semua dah tak ada dah. Kau jangan menyusahkan perjalanan kita orang ni apa semua. Yang penting kita orang nak hantar arwah bapak kau ni dekat Kedah, dekat tempat yang selamat. Itu je. Selebih-lebih itu kita orang tak mau tahu. Apa bapak kau nuntut ni kita tak mau tahu. Dekat tahap kesabaran aku ni ada limit-limit dia. Jangan sampai aku suruh kau berhenti, kau keluar daripada kereta van ni, kau pergi sendiri. Tu je. Lepas tu macam biasalah, saya buka belakang, saya ikat kaki apa nama tu. Masa saya ikat tu, adalah dua kereta tu macam perasan lah apa saya buat kan. Diorang tahu lah tu van jenazah. Masa tu anak dia
Macam biasa lah, dia pandang kita orang ni dalam keadaan yang tajam, sampai gelak-gelak kita orang. Dia gelak-gelak tu yang kita jadi macam seram sejuk lah. Pakcik dia cakap dah, jangan layan. Kalau layan nanti kan dia menghantui kita. Jadi saya pun beli benda makan apa semua. Lepas tu isi minyak dalam RM30 RM40 tu, bagi dia full time balik. Lepas dah isi minyak, apa orang kata apa, kira nak bawa kita tu. Masa nak bawa tu, saya kata dengan Din, biar aku bawa pula Din, kau rehat pula. Lepas tu pakcik kata, tak apa, kalau macam tu biarkan Din dengan pakcik duduk belakang, biar anak pada arwah ni duduk depan. Bila dia duduk depan tu, saya dah mula seram lah. Cakap, aduh mak ai, kena juga ke aku kena ni kan. Tapi nak macam mana, dah lemingkan tugas, nak mengantar tu, hantar je lah. So bila dalam bawa van tu daripada Gunung Semanggol tu, bawa bila dah bawa tu, sampai lepas daripada gurun. Lepas tu lepas daripada gurun, dia lah lepas daripada Sungai Petani apa semua kan. Lepas tu sampai ke, tak silap saya, sampai ke gurun lah. Masa ke gurun tu, tiba-tiba anak lelaki dia pegang saya punya bahu ni, belah kiri. Dia cengkam kuat. Jadi saya bawa van tu jadi macam kiri kanan lah. Saya kata, kau ni dah pahal kan. Lepas tu bila saya pandang dia, saya nampak sebelah dia ada lagi seorang. Okey, bila saya pandang anak arwah ni, sebelah dia ada lagi seorang. Yang lagi seorang ni, saya tak tahu siapa dia, tapi saya tengok anak arwah ni, sebelah anak arwah ni ada lagi seorang. Terus saya break emergency. Lepas tu pakcik cakap, kau dah kenapa? Saya diam, tak cakap apa. Saya tak cakap apa. Saya tak boleh nak cakap. Saya dalam ni, saya berani cakap, saya lillahi ta'ala, ketika benda tu berlaku, saya memang kencing dah seluar. Sebab dia dah jadi satu benda yang takut tu, dia dah melampau tu. Dia pandang saya tu dalam, macam bila saya pandang dia pandang saya macam tu lebih kurang. Bila dia pandang saya tu, dia gelak. Dia gelak tu tak adalah kuat, tapi macam Cindy. Lebih kurang macam tu. Jadi saya pun cakap dengan pakcik, depan pakcik, ke depan pakcik. Jadi pakcik pun ke depan lah. Bila dia pergi depan, dia pergi buka pintu yang belah kiri kan. Dia tak buka belah kanan tempat saya bawa, buka belah kiri. Bila dia buka pintu belah kiri tu, tiba-tiba pakcik, astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Macam tu bunyi dia. Maknanya nampak macam benda terkeluar. So pakcik pun terus baca doa, baca. Lepas tu dia terus hembus muka dia terus tiup dekat muka anak arwah. Lepas tu dia terus tiup kat muka saya sekali lah apa semua. Lepas tu dalam masa yang sama, saya macam sedar sikit lah. Memang saya sedar, tapi bila dah tiup tu rasa macam lain sikit lah. So saya cakap dengan pakcik, kenapa dia pakcik? Dah tak ada apalah, macam ni lah. Biarlah pakcik yang bawa. Kau duduk belakang, biar siapa nama tu, anak arwah ni duduk dengan pakcik depan. Saya kata dengan dia, bahaya pakcik, ini dah pelik-pelik dah ni nak berlaku ni apa semua. Tak apa, kita pun dah nak sampai dah ni. Dah nak sampai dah kat Jeniang tu. Okey, jadi saya pun cakap dengan pakcik, tak apalah pakcik, kalau pakcik dah kata macam tu, kita ikutlah. Lepas tu saya kata dengan pakcik kalau ada apa-apa pakcik ketuk kuat-kuat, pakcik berhenti je. Bila saya duduk belakang, masa saya duduk belakang tu, Din dah depan, saya kat belakang. Ini tempat duduk belakang, bukan tempat duduk depan. Duduk depan tu pakcik dengan anak arwah. Jadi saya duduk kat belakang. Belakang ni ada 3 kursi. 1, kursi 2, kursi 3. Jadi saya duduk dengan siapa nama tu, Din duduk depan, saya duduk belakang. Masa saya duduk belakang tu, saya berbual dengan Din. Saya kata, Din, macam-macam benda berlaku Din dengan Din. Lepas tu pakcik Din kata, dah Lapi, jangan cerita Lapi, aku ni minta cepat sampai je. Alhamdulillah.
Jadi saya pun tak naklah buat panjang dengan Din tu. Macam dia pun dah rasa macam tak sedap hati kan. Dia pun macam nak alih topik banyak sangat lah. Topik dia ada je dia nak alih kan. Tu bila saya duduk belakang tu, Din dia bawa keluar handphone, dia main. Masa tu tak silap saya dia main game apa dah yang duk buat rumah-rumah tu. Saya tak kerti main game. Apa nama game tu? Apalah game yang biasa COC apa dia main. Lepas tu dia pakai headphone, dia tak mau dengar, saya faham, saya kenal Din. Dia kalau macam tu dia maknanya dia dah boring lah, dia dah malas dah, dia dah tak suka lah. Jadi saya pun duduk lah seorang, bukan seorang kat belakang tu, saya seorang lah. Lepas tu saya tengah-tengah duduk tu, saya nampak dekat bahu saya ni macam ada satu tangan tau. Tangan dia macam pegang saya punya bahu. Lepas tu saya perasan benda tu. Bila saya perasan, saya cuba toleh belakang. Bila saya toleh belakang, tak ada apa-apa. Lepas tu saya macam kat tepi telinga saya ni macam ada orang tiup. Lepas tu ada dengar bisikan. Bisikan tu dia punya bisikan tu dalam bahasa Thailand. Tak tahulah bahasa Thailand ke bahasa orang asli ke, tak tahulah. Tapi ada bunyi lah, kungkrap kat lah bunyi, tak tahulah bunyi apa kan. Lepas tu bila bunyi, bila dah dengar macam tu, saya pula tak senang. Saya pula cabutkan headphone si Din ni, cakap, Din, borak lah dengan aku, Din. Lepas tu dia kata, sekejap aku dengar ni tengah nak buat rumah apa semua lah. Kata Din, aku tak sedar hati lah Din kat belakang ni, Din. Lepas tu pakcik macam biasa lah, dia bawa van. Lepas tu dekat dalam tong jenazah tu dia bunyi. Lepas tu kan tong, kalau kita perasan tong jenazah kan dia atas dia tong, dia macam bentuk rumah kan. Dia bentuk rumah macam ni kan tu lah. Lepas tu dekat macam ada orang cakap-cakap kat dalam tu. Cakap-cakap. Saya masa cakap-cakap tu, masa tu Din terus sudah ni apa benda pula nak jadi ni. Lepas tu dia dekat dengan saya, kau punya takut pi sampai dah kencing pi. Lepas tu saya kata dengan Din, benda ni aku tak malu, Din. Tapi Din, masalah Din, kalau dia dah mengganggu tu sampai takut aku, Din. Lepas tu saya pandang lah dekat belakang tu kan tinted gelap kan, tapi kita boleh nampak lah kat luar. Bila saya nampak kat luar tu, saya nampak ada benda terbang yang ikut kan? Ada benda terbang yang ikut. Masa ada benda terbang yang ikut tu, saya jadi duduk diam sekejap lah. Saya jadi duduk diam. Saya terfikir apa tau, sepanjang saya bawa van daripada KL tu, mula-mula yang bawa van pakcik lah apa semua. Masa saya bawa kejap tu, saya ada perasan 2-3 biji kereta high beam saya tau. Tapi saya tak ambil kisah lah kan. Tak tahulah, mungkin dah high beam orang sebelah sana ke, wah alam lah kan. Tapi bila saya nampak benda kat belakang tu, dah jadi macam tak seronok lah kan. Tak seronok. Lepas tu saya cakap dengan Din, nanti cakap dengan pakcik berhenti dekat Alustar. Kat situ dia ada satu kawasan rehat Alustar. Jadi bila sampai dekat kawasan rehat Alustar tu, saya cakap dengan Din, dalam van Nazar tu ada kain plekat apa semua. Saya nak tukar seluar sebab dah hancing kan. Alang-alang tu mandi sekali lah. Saya pun mandi. Bila saya mandi tu, biasalah kita dah takut kan. Bila dah takut tu, dalam bilik air tu terasa macam orang perhati lah, walau tak ada apa pun. Lepas saya dah mandi tu, saya pakai kain plekat. Seluar tu saya masuk dalam plastik apa semua. Saya pakai baju. Lepas tu keluar. Bila saya keluar tu, Din pula nak pergi toilet. Dia pun nak mandi. Rupa-rupanya Din pun kencing sama juga. Dia tak mengaku je. Biasalah si Din ni. Lepas tu pakcik pun cakap, korang okey ke? Okey pakcik, buat masa ni okey lah. Tak apalah, kalau tak okey pun buat okey lah. Kita pun nak sampai dah tak jauh dah ni.
Lepas tu sampai dia pakcik cakap, biarlah pakcik bawa je lah, nanti kan nak balik ni korang pula bawa. Sebab tugas kita orang ni hanya sampai hantar je, tak sampai hantar sampai ke rumah saja. Tapi untuk bawa jenazah pergi ke kubur, dia dah pakai van karya sana kan. Jadi sampai lepas dah mandi apa semua, lepas dah tukar seluar, dah tukar kain, pakcik lah yang bawa van juga. Bila pakcik bawa van, dia teruskan perjalanan nak pergi ke tempat yang dituju lah. Kita orang lalu kat situ, pakcik masuk Alustar Selatan tak saya. Jalan tu dia boleh pergi Jeniang, dia boleh pergi Kuala Kedah. Jadi pakcik ikut jalan nak pergi ke Jeniang lah. Sampai ke jalan nak pergi ke Jeniang tu, jalan tu gelap, ya Rabbi wa na'udzubillah, gelap. Lepas tu masa tu pula sekitar pukul, tak ingat saya lah, area pukul 1 pukul 2 macam tu lah. Sebab tak bawa laju pun kan, 1 pukul 2 lah macam tu. Dah pagi dah, mana tengah-tengah pagi lah, 1 pukul 2. Budak-budak muda pun tak ada kawasan tu, macam tempat tu sunyi. Lepas tu kita orang jumpa signboard Puncak Janiang, Puncak Jening ke Puncak Janiang lah, Puncak Jening kot. Puncak Jening kat situ. Sampai ke signboard tu, van yang kita orang bawa tu dia mati. Tanya bila mati tu, pakcik cuba start banyak kali, tak boleh kan. Lepas tu pakcik cakap, ini ada benda yang tak kena lah. Sebab apa, masa pakcik start tu dia kosong, dia tak ada bunyi elektrik, dia kosong je. Kawasan tu gelap. Lepas tu pakcik ni kira dia bekas tentera juga lah, bekas tentera, dia pomen. Masa dia start tu, anak arwah tu dia macam gelak-gelak ni, dia gelak. Dia kata, korang betul ke jalan ni, korang masuk? Lepas tu pakcik cakap, aku nak mau dengar lah apa yang kau cakap, yang penting aku sampai je. Sebab tempat yang aku nak pergi ni pun aku tahu. Jadi pakcik pergi depan, pergi tengok dia pergi tengok apa benda yang tak tahu lah kenapa tak boleh start. Lepas tu dia angkat seat dia tengok kat bawah seat tu kan ada enjin kan, try ketuk-ketuk dia. Lepas tu bila start, lepas tu saya dengan Din kat belakang tu cakap dengan pakcik, kenapa pakcik? Kita orang pun keluar lah. Bila kita orang keluar, tolong. Jadi saya kata dengan Din, Din macam ni Din, kau tolong pakcik, biar aku duduk kat depan ni dengan brother ni kan. Kang macam-macam pula jadi ni kan. So masa pakcik masa dia tengah tengok enjin tu, belakang pakcik kan dia kiri kanan tu gelap, dia hutan, kiri kanan tu dia hutan. Yang saya perasan dia memang jalan tu nak pergi ke Puncak Jening ke Puncak Janiang, dah apalah macam tu lah. Sampai dekat situ, kawasan tu lah yang kita tu, event tu mati. Lepas tu kita orang nampak dekat celah-celah pukat dekat tepi jalan tu, kat area pokok tu, kita nampak arwah yang meninggal ni. Dengan keadaan muka dia yang bengis, pandang kita orang kan. Dia tak pandang pakcik apa, dia pandang saya dengan anak. Saya nampak bila saya pandang tu, anak arwah tiba-tiba pandang muka saya. Saya pun macam, Allahu Akbar, kau takut lah. Saya dah sejuk lah, takut lah. Lagi sambil-sambil tu dah takut tu, saya kata dengan pakcik, macam mana pakcik, okey tak? Tengah buat ni. Dia punya wire dia terbakar. Van lama, tak adalah lama sangat, tapi van lama lah. Lepas tu pakcik cuba masukkan lah, dia pomen, dia boleh buat. Masa dia buat tu, dalam depan dia start tu, alhamdulillah kita pun boleh, van pun boleh start. Tapi bila saya pandang balik tempat tu, orang tua tu dah tak ada dah. Bila orang tua tu dah tak ada, kita orang dengan anjing bersalak tu, dia bunyi dia agak menakutkan, sayu je.
bunyi dia, alah macam yang saya buka background tu kan, background muzik tu bunyi saya nampak serombolan anjing-anjing dah mula banyak kat situ kan. Masa tu dengan saya dengan Din pula, dengan daripada kaki menjadi sejuk. Kaki menjadi sejuk. Pakcik Din pun cakap, dah jangan fikir apa-apa, kita cepat-cepatlah hantar arwah ni, itu saja, itu yang paling penting. Jadi saya, anak arwah ni dia tak bercakap apa tau, cuma dia cakap sikit-sikit sangat. Daripada Kuala Lumpur tu sampai dah kat Jeniang pun, kat Jeniang pun dia tak cakap apa-apa. Di apa nama tu, bila sampai kat Jeniang tu, kita orang nak mengalir ke Kuala Nerang. Ikut dalam Kuala Nerang. Kalau ikut kan kat highway pun boleh juga kan, ikut yang nak pergi ke Changlon, lepas tu masuk ke Belah Napor, jumpalah Kuala Nerang. Tu pakcik kau dalam sebab jalan tu dia, sebenarnya jalan tu dah sokat, dekat. Bila sampai dekat, bila dah selesai repair kereta tu, lepas repair van tu, masa tu pakcik dengan saya kat depan, anak dia kat belakang dengan Din. Din mulalah berontak, dia kata alah pasal apa pula dia kat belakang ni apa semua kan. Lepas tu pakcik bawa lah kita nak pergi jalan tu, nak menuju ke Kuala Nerang. Bila bawa jalan tu nak pergi Kuala Nerang, sekali lagi Din suruh kita berhenti. Dah kenapa pula? Lepas tu pakcik pun cakap, kau ni kenapa asyik berhenti bila kita tak sampai? Lepas tu berhentilah, aku tak boleh duduk belakang ni. Tu bila tengok belakang, tengok arwah tu dia tengah cakar dia punya apa, tong jenazah tu, tong keranda tu, dia tengah cakar. Kuku dia tajam juga kan, cakar. Lepas tu masa berhenti tu pakcik cakap lah, dia sebenarnya pakcik dah lost tau. Dia tak tahu cakap apa lagi dah sebenarnya tau. Dia dah tak tahu nak cakap apa dah. Sebab apa, nak cakap pun kau duk buat benda yang sama. Lepas tu bila saya duduk dengan pakcik, bila saya buka pintu, saya buka lah pintu belakang yang slide tu. Saya tanya dengan dia, kenapa? Pakcik pun keluar pergi kat belakang. Mana kat depan tu tak ada orang lah Kat depan tu tak ada orang. Bila kita tanya, lepas tu pakcik cakap, dah lah macam ni lah, kita pun nak sampai dah ni, lebih kurang tak ada jauh lagi pun, dalam 20 ke 30 km sampai dah ni tempat dia. So jadi lah ni macam ni, Sophie dengan dia duduk depan, biar pakcik duduk belakang dengan arwah, dengan anak dia. Lepas tu saya dengan Din suka lah, sebab yelah kita orang kalau boleh pun dah nak duduk dengan anak dia pun dah menakutkan. Tu bila dah pakcik duduk belakang dengan anak dia, kita orang tutup pintu. Bila saya ke depan, ngam-ngam. Bila okey, dia macam ni, saya bagi gambaran yang bawa kita, yang bawa van, Din yang bawa van. Okey, Din dah pergi, lepas Din dah tutup pintu. Okey, saya dengan Din dah tutup pintu. Din ikut belakang masuk dekat apa nama tu, driver, ke depan driver, tutup pintu. Saya pula bila saya ke depan nak masuk ke tempat duduk penumpang, betul-betul depan saya, pocong tu depan saya, terperajat saya terus. Masa tu saya mengucap, saya siap bang lagi, saya siap bang. Waktu pakcik tu buka pintu, dia ada kenapa, masa dia buka pintu tu, pocong tu dah tak ada dah. Lepas tu saya kata dengan pakcik, ya Allah pakcik, saya nampak benda tu depan mata saya. Lepas tu dia kata, aku tak nampak apa pun pi. Dah. Saya masa tu saya dah nak marah dah. Saya nak marah semua orang tu. Lepas tu saya kata, dah kita bawa lah. Dalam hati saya tu, saya cakap apa tau, betul-betul menyusahkan orang tu lah, orang tua ni dengan anak dia ni. Dah mati pun menyusahkan orang. Macam tu lah hati. Biasalah tuan, sahabat-sahabat semua, bila kita tengah marah ni, apa-apa benda pun keluar kan, mana boleh sabar. Kita ni manusia kan, ada tahap kesabaran ni. Dengan bawa van daripada KL pergi ke Kedah tu,
bukannya satu tempoh yang sekejap, lama. Bukannya boleh buat laju 80-90 je van tu. Din cakap, kau kenapa Pi? Tak ada apa lah, jalan je lah. Lepas tu saya buka lah dia punya pintu belakang yang tingkap kecil tu. Cakap, pakcik, ini kita nak ke mana? Kau terus je. Terus. Lepas tu pakcik tu borak dengan anak dia. Saya dengar, si cucu dengar lah. Dia kata, aku ni tak mau tahu apa yang dah berlaku dekat atas keluarga kau. Okay, benda yang dah mati tu, benda yang dah pergi tu pergi. Kita yang hidup ni kena teruskan hidup kita. Jadi kau mudahkan kerja aku mudahkan kerja kau. Tapi saya nampak macam pakcik tu, dia kalau ikut logik dia borak dengan anak dia lah kan. Tapi cara pakcik lontarkan tu macam lontarkan dekat mayat. Aku mudahkan kerja kau mudahkan kerja aku. Itu je. Tak ada lain. Aku tak ada apa-apa hubungan dengan kau orang pun. Sekadar saudara aku dalam Islam. Aku buat kerja apa yang aku patut buat dan kau mudahkanlah kerja aku. Jadi saya pun Din lah bawa van tu. Din bawa. Bila Din dah bawa, saya pandang muka Din. Tapi saya nampak Din macam pucat. Lepas tu saya kata dengan Din, kau kenapa Din? Tak ada apa Pi. Jauh lagi ke? Saya tak sedar hati pula dengan dia ni. Tiba-tiba dia macam pucat kan. Saya kata dengan dia ni ada yang selalunya dia ni kalau dia nampak dia diam. Kalau dia tak tahan boleh cerita. Lepas tu saya kata dengan dia, tak apa Din, aku rasa depan tu je lagi. Lepas tu dalam dia tengah bawa kereta tu, ada kereta Datsun warna putih. Saya tahu kereta tu Datsun. Saya tahu dia Datsun kereta tu. Tak, memang saya pasang, memang dia Datsun. Daripada belakang dia high beam. Masa dia high beam tu, dia nampak lah orang yang high beam tu. Kira dalam kereta tu ada 2-3 orang lah. Orang tua dengan 2 orang muda. Macam dia suruh kita berhenti lah. Kita orang pun berhenti lah. Bila kita orang berhenti, dia kata, ini arwah ini daripada mana ni? Dia kata daripada Kuala Lumpur. Lepas tu daripada Kuala Lumpur ni nak pergi ke kampung sana ke apa semua. Cakap, iyalah. Ya tu. Okey lah, jom. Ikut kita orang. Kita pun nak pergi sana. Saya cakap dengan Din ikut lah Din. Orang kampung sini ikut. Okay, Din pun ikut lah. Ikut lebih kurang dalam 7 ke 8 minit sampailah kat rumah arwah. Satu bala dah lepas sampai kat rumah arwah. Bila sampai dekat rumah arwah, ahli keluarga dia pun keluar. Lepas tu buka bonet, bawa keluar anak lelaki dia tu pula. Tiba-tiba dia keluar daripada van terus masuk dalam rumah. Macam kau ni apa masalah kau ni kan? Tu masuk dalam rumah kan. Jadi orang kampung lah yang tolong buat keluarkan jenazah arwah apa semua. Bila sampai dekat dalam rumah, bila dah sampai kat dalam rumah, tong tu tak buka lagi tau. Dah sampai kat dalam rumah tu, tong tu tak buka lagi. Lepas tu bila dah sampai ke dia rumah dia ni kira 2 tingkat. Ada tangga naik atas, tapi diorang buat kat bawah. Bila saya bila orang kampung buka tong tu, apa yang kita orang dapati, dia punya bunjut dengan ikatan dia semua terlerai. Sampaikan orang kampung, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Lepas tu saya pandang muka Pakcik Din. Aku dah ikat tadi. Lepas tu dia kata, aku ikat belah kaki. Lepas tu pakcik tu yang orang kampung kata, korang ada buka ke kain apa semua? Saya kata tak ada. Apa semua. Ni macam mana ni? Lepas tu pakcik pun dia masuk. Dia kata, tak tahulah, mungkin masa kita orang bawa tu jalan tak apa nak ni kan, mungkin ikatan dia terbuka. Lepas tu salah seorang daripada orang kampung situ pun dekat, kalau lah kata terbuka tu boleh terima akal juga, tapi takkan lah dekat kepala dia, kaki dia pun sampai terbuka kan. Lepas tu pakcik pun kata, tak apalah, ini kesilapan kami lah, mungkin kata kami tak kuat ke apa ke, tak apa, kita ikat balik. Masa nak ikat tu, pakcik kata dengan saya, Sopi jom ikat balik.
bila nak ikat tu, ada orang, salah seorang daripada ahli keluarga dia lah, mungkin pakcik dia ke apa ke kan, bagi tahu tak apa biar kita orang buat. Masa nak buat tu, bila dia buka je apa untuk nak orang tatap, muka dia tu macam terlalu menakutkan lah. Muka terlalu menakutkan sampai macam mata dia tu terbuka, terbeliak. Lepas tu orang yang masa nak betulkan kain tu sampai dia Astaghfirullahalazim, macam tu bunyi dia. Lepas tu saya pandang muka Pak Din, saya pandang muka Din, dia pandang muka pakcik. Tak terjadi benda ni, tapi yang terjadi adalah mata terbeliak lah. Jadi pun tugas kita orang hantar je lah sebenarnya. Tugas kita orang hantar, selebihnya kita tak tahu. Lepas tu tiba-tiba anak lelaki dia keluar, jumpa saya dengan dia. Yang dia jumpa kita orang tu, dia borak dengan kita orang macam tak ada apa-apa jadi. Dia cakap dia cakap macam ni, macam mana perjalanan dia okey ke? Saya kata dengan dia, perjalanan apa ni bang? Daripada KL nak pergi ke Kuala Negara ni okey ke kan? Dia cakap okey lah. Lepas tu saya pandang muka Din ni macam berkerut dahi. Dia kata, kau ni dah kenapa? Bukan kau ikut sekali ke kan? Lepas tu anak dia kata, itulah dia, minta maaf lah saya tak dapat ikut sekali masa ni, masa dengan apa nama tu, dengan van. Lepas tu dah sudah, pakcik tu, saya pandang muka pakcik tu buat macam ni kat saya, kat kita orang lah. Dia macam jangan cakap apa lah, dia diam lah, macam ni lah, dia bagi simbol lah. Lepas tu kita cakap dengan anak dia, dia semua dah okey dah, Alhamdulillah. Cuma kita orang berhenti kejap lah nanti nak makan apa semua. Tak apalah, yang penting arwah bapak sampai kat sini apa semua. Alhamdulillah. Lepas tu bila dah selesai turunkan jenazah, dah tong tu kita dah angkat balik bor dalam van. Lepas tu kita orang minta untuk balik lah. Lepas tu anak dia pelawa lah kat kita orang. Dia kata balik besok pagi lah, tak apalah, rehat-rehat lah dulu kat sini. Pakcik awal-awal selak, dia kata tak apa, kita pun nak kena hantar van ni, sebab malam nanti kan ada nak kena hantar jenazah lain. Lepas tu pakcik apa kata, kiranya macam wah bagus lah, kalau tidak kita nak kena duduk sana. Lepas tu pakcik kata tak apalah, kita pun urusan semua dah selesai. Lepas tu minta anak dia tolong cek kok ada apa-apa yang tertinggal ke, baju ke kain ke apa kan. Bila dah cek apa semua, kiranya tak ada apa lah, selesai lah, tak ada apa. Jadi bila kita orang nak balik tu, tersempat dengan pakcik yang bawa kereta Datsun tu. Dia beritahu, hampa saat ni balik elok lah, jalan ni hampa keluar masuk kiri, lepas tu hampa terus jalan ni, hampa terus dalam 5 kilometer nanti dia akan terus pergi masuk highway. Jalan tu jalan nak pergi, dia pergi, tak silap saya, jalan Kuala Negara enggak lah, tapi boleh pergi ke highway katanya. Lepas tu dia cakap dengan Pak Din, Pakcik Din, pakcik pada Din lah. Dia kata tadi masa aku duduk kat belakang kereta van hang tu, aku nampak benda lain kat belakang tu. Tu yang aku guide hampa tu bawa terus sampai sini kan, takut hampa tak jumpa jalan. Sebab tak tahulah ni orang tua tu pun ada lah. Lepas tu dia pun beritahu lah yang orang tua yang meninggal ni dia mengamalkan ilmu yang salah. Ilmu tu salah ke tak salah Allah alam lah, tapi dia menggunakan ilmu tu untuk perubatan. Yang kedua, banyak orang jumpa dia untuk pasang susuk, untuk pengasih, banyaklah. Dia ni memang ada sangkut paut dengan ilmu kat Thailand. So jadi pakcik pun dekat tak apalah, itu bahagian dia lah, bahagian dia masing-masing. So kita orang pun nak balik lah, tapi tak balik pun sebenarnya, sebab memang plan nak pergi jalan-jalan luka Rosta apa semua kan kat ni. Jadi pakcik kata tak apa, kita balik lah. Kita pun balik lah. Masa nak balik tu pun jadi seram juga, sebab dekat depan tu boleh duduk 2 orang ni, siapa yang duduk belakang. Jadi yang jadi mangsa bukan orang lain, pakcik dah jadi mangsa. Tak apalah, biar aku duduk belakang.
korang ni lepas ni kalau aku tak ada macam mana lagaknya. Saya kata dengan pakcik, tak apa pakcik, saya boleh duduk belakang. Lepas tu pakcik pun berselorong, duduk belakang. Tak apalah pakcik, saya bawa kereta lah, saya bawa van lah. Pakcik rehat lah, kita macam tu lah. Jadi bila dah macam tu, kita orang pun balik. Pakcik pun dia selak kat tepi tu, dia kata nanti sampai dekat Alustar, check in hotel, kita tidur tu malam. Nanti besok tu kita boleh lah pergi mana-mana, kita nak pergi Pekanbaru ke apa kan. Jadi masa saya bawa van tu, alhamdulillah memang tak ada apa-apa yang berlaku lah. Memang tak ada apa yang berlaku sampai ke Alustar. Bila sampai Alustar, kita orang pun check in, ambil yang bilik besar sikit. Bilik tu boleh satu family lah boleh masuk. Jadi saya dengan pakcik tu lah, masa nak tidur tu, dalam masa tu dah dekat pukul 3.30 lah, pukul 3.30 lah. Masa nak tidur tu, lagi sekali kita orang diganggu benda pelik. Apa yang diganggu benda pelik tu, masa nak tidur tu, katil ada dua je. Katil tu tak besar mana pun, dia single bed kan. Pakcik dengan Din, saya duduk kat kursi macam ni kan. Kursi tu besar, saya duduk, saya tidur kat situ. Jadi masa dekat situ tu, apa nama tu, kita nampak, saya nampak kelibat tu kat dalam bilik air lah. Lepas tu apa yang pasti jelas dengan mata saya, ingatan saya sampai hari ini, yang saya nampak tu adalah arwah. Itu arwah. Itu yang kita nampak tu arwah. Cara dipandang kita orang, cara dipandang saya tu agak macam menakutkan lah. Tiba-tiba pakcik dia bersuara, dia cakap, dah lah tu, tidur, jangan dilayan dengan sangat. Kau kalau layan sampai ke besok tak habis. Dah tidur. Saya tak sangka rupanya pakcik pun perasan juga benda tu. Jadi pakcik cakap, dah ni katil ni pun besar juga, tidurlah sekali. Saya pun tidurlah keselimut dalam keadaan kita orang selimut, takut juga sebenarnya kan. So bila dah tidur tu, kita orang pun bangun dalam pukul 6.30. Pakcik biasa ada solat nak tinggal. Kita orang solat berjemaah dalam tu. Lepas solat tidur balik. Lepas tu pukul 10.30 ke pukul 11 tu kita orang check out. Bila check out tu nak pergi tempat lain lah. Saya sempat lah beli seluar apa semua kan, pakai kain kot, mana boleh. Beli seluar tak shoot lah, beli seluar. Lepas tu kita orang pergilah Pekanbaru apa semua. Jadi lepas dah berjalan-jalan tu, lepas Zohor kita berangkat untuk balik ke KL. Okey, jadi cerita saya tu sampai situ sajalah. Untuk pengurusan perkebumian tu orang kampung sana uruskan. Jadi tak ada kena-mengena dengan saya. Tugas kita orang ni adalah hantar saja. Jadi pengajaran yang saya dapat daripada cerita ni, pengajaran apa yang berlaku dekat atas tim kami ni, yang kita orang dapat ni adalah sebenarnya sama juga daripada segi ilmu ni luas. Ilmu hitam pun tak ilmu Allah, ilmu putih pun tak ilmu Allah. Jadi kalau boleh tu, janganlah kita menyengutukan Allah. Dan yang paling penting sekali, walau macam mana bentuk fizikal mayat tu, walau macam mana sekalipun, kita kena uruskan dengan baik. Jangan bersangka-sangka buruk dengan jenazah. Sebab mayat tu masih lagi ciptaan Allah, dan syaitan tu pun masih lagi ciptaan Allah. Okay. Dia ni sebenarnya nak memesongkan dan nak memesongkan akidah kita sebagai orang Islam. Saya pun mengucapkan jutaan terima kasih kepada pakcik jugalah. Sebab apa, ketiadaan, kalau tak ada dia pun jenuh juga kita orang kan, nak layan benda ni semua kan. Tapi itu adalah antara pengalaman saya dengan pakcik. Yelah, benda tu, pengalaman tu agak nampak seram. Tapi bila kita fikir-fikir balik, sepanjang kita dalam
sepanjang saya dalam bidang ni, yang paling penting kita kena ikhlas melakukan pekerjaan tu. Kena ikhlas. Jangan kita bersangka-sangka buruk. Selagi mana kita nak marah tu, tahan, istighfar banyak-banyak. Betul, tak ada apa yang boleh melawan kuasa Allah. La hawla quwata illa billahil azim. Itu yang paling penting kan. Kita kena sentiasa banyak bersifat, sebab kita kena minta kepada Allah je. Okey, jadi saya saya nak tanya, siapa yang ada soalan nak tanya kat saya, boleh beritahu saya. Bang, pernah tak urus jenazah orang bunuh diri? Ada, saya pernah uruskan jenazah orang bunuh diri. Paling banyak kali bunuh diri. Apa terbaik, cerita lama, tak seram. Laju betul view turun. Biasalah bila kita nak sampaikan benda yang baik, memang turun lah view kan. Betul serah sampai lapar. Lapar boleh makan. Cerita tu macam tergantung juga. Tapi apa boleh buat sebab situasi begitu. Kisah pengalaman yang benar ni. Harap tak ada benda seram jadi time aku kerja. InsyaAllah tak ada. Anak arwah masa tu umur berapa? Anak arwah umur masa tu tidak pasti, tapi bertengok pada fizikal dengan 40 lebih lah. 40. Dah 30 lebih kat 40. Apa yang saya tahu daripada apa yang saya baca, anak dia mungkin pewaris saka. Itulah. Jumpa lagi bro, terima kasih cerita. Baiklah, cerita ni sedap didengar. Aduh, tak tahu macam mana boleh terjebak juga. Terima kasih kepada atas perkongsian. Terima kasih perkongsian. Okey, terima kasih juga kepada semua sekali yang mana share saya punya cerita ni. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi dengan cerita yang lebih ngam. Pengurusan jenazah tanpa kepala. Bayangkan, pengurusan jenazah tanpa kepala. Dia accident, kepala pecah, tak ada kepala. InsyaAllah besok saya akan kongsikan. Apa-apa pun, terima kasih. Jangan sampai hidup kita ni dihantui benda-benda yang bukan-bukan. Okay? Jangan sampai hidup kita ni dihantui benda bukan-bukan. Besok ada cerita lagi, insyaAllah. Besok kita cerita pasal jenazah tanpa kepala. Kenapa tanpa kepala? Sebab jenazah tu accident, kepala dia hancur. Jadi tak ada kepala. Siapa yang ada WhatsApp dengan saya boleh kongsikan gambar tu. Tapi gambar tu jangan viral lah kan? Tak bagus. Okay, jadi macam biasa, sebelum tidur, kalau boleh ambil air wuduk dulu, ambil sembahyang. Takut-takut cerita ni menghantui hidup kita kan. Lepas tu istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi, kemudian tidur. InsyaAllah yang mana bekerja esok, kerja dengan baik. Yang mana tak bekerja dalam tempoh PKP ni, duduk relax-relax lah kat rumah, layan-layan lah view apa yang ada. Terima kasih juga kepada mereka yang sudi mendengar cerita saya. Okay. Apa-apa pun, pukul berapa besok, macam biasa lah, saya punya cerita sekitar 11.30 ke 12. Itu waktu-waktu yang paling best sekali. Sekejap spam dulu. Okay. Yang paling penting sekali, jangan kita terfikir-fikir benda tu. Bila kita fikir benda tu, mula dia datang. Okey, banyakkan baca ruqyah, banyakkan istighfar, banyakkan selawat ke atas Nabi. InsyaAllah kita ni bersama dengan Allah. Okey. Besok macam biasa pukul 11.30 atau pukul 12. Amir Hamzah Abdul Hamid, terima kasih. Okay, Amir Hamzah ni adalah salah seorang sahabat saya yang banyak membantu saya daripada segi penceritaan. Sebab tu saya slide komen. Kalau tidak, saya pun hanyut dengan komen. Okey, jadi insyaAllah kita dapat berjumpa esok. Sekiranya saya tak ada urusan untuk mandikan jenazah, insyaAllah saya kongsikan. Okey, jumpa lagi. Semoga kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap, lupa. Sekejap, spam dulu. Okey, sebelum kita nak finish, marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kita, Ummul Alkitab Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada.
kepada sahabat-sahabat kita di dunia, kepada orang Islam di dunia ni, dan juga kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya. Semoga kita ni mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sama-sama kita mendoakan dalam wabak-wabak ni semoga Allah selesai Allah pemudahkan dan habiskan wabak COVID-19 ni dengan cepat. Semoga kita dapat bertemu dengan Ramadan, dengan Syawal dengan sempurna, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.